Assalamualaikum. Hari ni kita nak continue kita punya topik kepada jenis IBS yang kedua, iaitu sistem acuan berulang ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita namakan dia sebagai reusable formwork system. Sebelum kita start kelas, saya nak share satu kata-kata motivasi daripada Arthur Asher yang mana menyatakan start where you are, use what you have, do what you can. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya hari ini. Jom kita start. Sistem acuan berulang ni boleh difabrikasikan di kilang dan kemudiannya dipasang di tapak bina, dan ianya merupakan satu sistem acuan sementara ataupun temporary formwork yang digunakan secara berulang dan tidak kurang dari 20 kali penggunaan. Secara amnya, produk ini memberi kualiti kemasan yang tinggi, pembinaan yang lebih pantas dan penggunaan buruh tapak bina dan bahan yang rendah. Maksudnya dekat sini, kalau kita pakai sistem acuan berulang, acuan ni tadi semuanya dibuat dekat kilang. Datang tapak hanya tinggal pasang je. Contoh macam dalam gambar ni. Maksudnya dia punya acuan ni tadi kalau bentuk silinder macam ni, acuan ni tadi telah difabricate ataupun telah dibuat dekat kilang. Datang kat tapak hanya tinggal kita nak connect, nak pasang supaya tiang yang kita nak hasilkan dalam bentuk silinder itu dapat dihasilkan. Acuan itu kita buat dekat kilang, konkrit kita buat di tapak ataupun kita order ready mix konkrit, kemudian konkrit itu dituang ke dalam acuan. Sistem acuan berulang ni berbeza dengan sistem precast yang kita dah tengok sebelum ni. Kalau precast kita buat acuan, kita buat dia punya komponen-komponen tu tadi semua kita buat dekat kilang. Kita tak buat dekat tapak. Kalau kita buat kat tapak, kita namakan dia sebagai sistem acuan berulang. Dia punya penggunaan dia mestilah kurang minima ataupun dia punya penggunaan dia mestilah minima 20 kali penggunaan. Tak boleh kurang daripada 20. Kalau kurang daripada 20, maksudnya dia bukan sistem acuan berulang. Kena ingat. Kena ingat ada 3 benda yang awak kena ingat dalam definisi. Yang pertama adalah fabrikasi acuan kita buat dekat kilang. Yang kedua adalah penggunaan dia berulang, dan yang ketiga adalah minima penggunaan dia sebanyak 20 kali. Kita tengok ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem acuan berulang ni ada 5. Ada 5. Yang pertama, sistem ini menjalankan proses pembinaan menggunakan suatu cara yang sistematik dan berasaskan mekanikal. Kenapa dia kata kat sini dia adalah satu cara yang sistematik? Sebab kita punya acuan berulang tu tadi, semuanya kita buat dekat kilang. Dan kita kena design acuan tu tadi masa proses reka bentuk kita nak buat satu produk. Kita dah kena design. Masa kita dah buat plan bangunan, plan lantai, plan struktur semua kita dah buat, dia kena come out sekali dengan plan untuk kita buat acuan. Sebab tu kita kata kat sini dia satu proses pembinaan menggunakan cara yang sistematik. Yang kedua, penggunaan dia tinggi. Sebab apa? Sebab satu acuan kita kena pakai ataupun minimum penggunaan dia lebih daripada 20 kali. Berbeza kalau kita pakai acuan daripada kayu. Kalau kayu, minima penggunaan hanya sebanyak sampai 3 kali. So kita dah rugi dekat situ kalau kita pakai acuan biasa. Yang ketiga, pemasangan formwork menggunakan sistem bracing yang ringkas. Kalau kita nak pasang formwork kita ni tadi, dia menggunakan satu sistem bracing ataupun sistem temporary support. Macam sama juga macam kita buat acuan
acuan menggunakan kayu biasa, yang kaedah biasa yang awak dah pernah tengok masa awak semester 1. Okey, dia ada kayu, kalau kita pakai kayu yang dia ada support kan, ada support tu yang kita namakan sebagai bracing, tapi dia sangat ringkas, kita hanya pakai bolt and nut and then dia connect dah siap. Okey, kat mana contoh dia dekat sini ni. Ni kita namakan sebagai sistem bracing. Ni yang support dia ni kan, kita tak nak acuan kita ni terbuka, tu kita namakan dia sebagai bracing. Okay, kita tengok balik lagi, kita continue nombor 4. Acuan mestilah dibuat kukuh dan kuat supaya dapat menahan beban yang akan ditanggung. Kita tahu kita punya konkrit ni dia punya daya tanggung beban dia tu sangat berat. Okay, konkrit ni berat. Bila konkrit ni berat, so kita punya acuan kena kukuh, kena kuat. Kalau untuk IBS punya sistem dalam IBS, kesemua sistem acuan ni tadi, kita kena hantar dulu dekat SIRIM, kita kena test supaya acuan kita ni tadi mencapai standard yang sepatutnya yang telah dikeluarkan oleh pihak CIDB. Setiap company yang mendaftar untuk menjadi pengeluar IBS mestilah berdaftar dengan CIDB. So dia punya produk ni tadi kenalah test ataupun kena melakukan ujian yang menyatakan produk dia ni adalah kuat dan kukuh. Okey, dan yang kelima adalah pemiawaian saiz struktur. Boleh mengurangkan kos dilaksanakan. Contohnya, kalau kata pembinaan ni tadi, bangunan yang kita nak buat ni tadi, saiz ataupun dia punya susun atur bangunan ataupun dia punya layout, kan, rumah tu layout dia sama. Daripada satu rumah ke satu rumah ke satu rumah ke satu rumah, layout dia sama. Maksud kat situ, saiz tu tadi kita boleh guna daripada rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. So acuan dia tadi kita boleh guna sebanyak 20 kali. So dekat sini kita dah ada pengurangan kos. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, bahan-bahan dalam penghasilan sistem acuan berulang. Kita sekarang ni ada banyak jenis bahan yang kita guna pakai, kita nak buat. Okey, tapi kalau kayu tidak termasuk di dalam sistem acuan berulang. Okey, apa yang ada dalam sistem acuan berulang? Kita boleh buat daripada keluli, plastik, aluminium, komposit dan juga fiberglass. Kelima-lima ni tadi banyak digunakan dalam industri pembinaan sebagai salah satu bahan dalam penghasilan sistem acuan berulang. Okey, next. Okey, kita tengok kepada kelebihan sistem. Okey, kat sini kelebihan. Kalau kita pakai sistem acuan berulang ni, apa kelebihan dia? Okey, yang pertama, komponen kotak bentuk yang standard. So, kita akan dapat satu bentuk standard lah. Tak ada orang kata, kalau kita pakai kayu biasa, mungkin dia akan jadi berlekuk-lekuk kan. Dia tak sama saiz, dia tak standard. So, kalau kita pakai sistem acuan berulang, kita dah tahu dah. Kalau kata saiz dia adalah sekian 150 kali 150, so kita dah tahu dah. So saiz dia mestilah 150 kali 150. So kita dah tahu saiz tu standard. Yang kedua, kerja mereka bentuk dikurangkan. So tak ada lagi kita nak kena design, nak kena buat pelbagai-bagai jadi bentuk. Sebab kita dah pakai satu, boleh guna untuk pelbagai tempat. Okay, yang ketiga, setiap komponen telah direka bentuk supaya dapat menanggung beban tertentu. Okey, dia dah direka bentuk, dah dia buat dah. Dia dah test. Saya kata tadi kan, sebab dia dah ditest dekat SIRIM. So kita tahu dah setiap komponen ni tadi dia dah direka sebab mengikut beban-beban yang tertentu. Kalau kata dia nak buat design untuk tiang, so kita dah tahu dah tiang berat dia berapa, beban dia berapa. So komponen yang kita nak buat tu tadi mestilah direka bentuk mengikut beban yang telah kita ketahui. Okey, next. Kelebihan yang keempat. Okey, ini secara umum tahu, kelebihan secara umum. Yang keempat, tiada risiko kelemahan komponen atau terlebih beban. Sebab kita tadi kita dah tengok kata dia nak buat sesuatu tu dia kena ikut kepada beban. So tak ada lagi kata masa dia buat tu tiba-tiba masa tuang konkrit tiba-tiba acuan dia pecah, terbuka. Tak ada.
Sebab dia dah test dulu, dia dah ikut saiz yang bersesuaian. Okey, yang kelima, boleh didirikan ataupun dipasang dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih jitu. Tak ada lagi kerja-kerja nak mengkaji, paku, tak ada. Dia dah siap, datang dekat tapak, tinggal kita dirikan, pasang, masukkan dengan skru dan siap. Okey, yang keenam, tidak memerlukan kemahiran dan peralatan yang banyak. So kat sini kita dah ada pengurangan. Kita dah tak ada lagi kerja-kerja kena orang yang pandai potong kayu, kena ada tukul, kena ada gergaji, kena ada mesin potong kayu, tak ada. Sebab semua benda ni tadi kita dah buat dekat kilang. Okey, yang last sekali, nombor 7, dia tahan lama. Kita boleh guna berulang-ulang kali tanpa had sekiranya kita jaga dengan baik. Dia sama juga kalau barang yang kita jaga dengan baik ni, kita boleh pakai dia berulang-ulang kali. Kalau untuk sistem ajar berulang, macam saya cakap, minima dia 20. Kan? Minima dia 20. Tapi kalau dia pandai jaga, mungkin dia boleh guna 30, 40, 50, 60. Yang penting kena pandai jaga supaya kita boleh guna dia dengan lagi lama. Okey, walaupun dia ada kebaikan, dia tetap ada kelemahan macam manusia. Kan, kita ni, manusia ni, walaupun kita orang kata cukup sifat, cukup apa semua, tapi kita masih lagi ada kekurangan. Sama juga dengan kita punya kita punya sistem acuan berulang, dia ada juga kelemahan dia. Okey, kelemahan dia yang pertama apa? Walaupun dia mudah dikendali tapi dia agak berat. Okey, sebab panel-panel ni tadi dalam keadaan yang besar. So kalau kata kita nak naik ke tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, kita perlukan jentera untuk kita nak angkat. Kita sebagai manusia, kita pun tak mampu nak angkat. Begitu juga dengan kalau barang kita punya acuan ni berat, kita perlukan jentera untuk kita nak angkat. Okey, yang kedua, komponen dia standard. Dia tak sesuai untuk mengkonkret bentuk-bentuk unik ataupun canggih. Kalau kata awak nak buat bentuk bersegi-segi, nak buat bentuk macam sarang burung kan, macam tu. Atau awak nak buat bentuk-bentuk yang pelik-pelik tu kan, yang macam diamond ke apa ke, yang susah-susah tu, yang tu susah sikit. Sebab dia tak sesuai. Sebab kalau kata pada sistem acuan berulang ni, dia lebih pada nak petak, straight, bulat sikit tu boleh. Tapi kalau kata awak nak buat bentuk dia bersegi-segi-segi, so kita nak kena masa proses design, masa proses nak buat acuan tu pun kena segi-segi-segi dan kena betul-betul ikut saiz dia. Tak boleh ada sikit pun kejituan tu lari. Tak boleh. Kalau kata lari sikit pun, nanti bangunan kita masa proses pemasangan akan jadi susah. Tak boleh nak connect antara satu sama lain. Okey, dan yang ketiga, memerlukan crane untuk angkat satu panel yang besar. Okey, sebab dia berat. Macam saya kata tadi lah, dia berat. So kita perlukan crane untuk kita nak angkat, kita nak letak untuk tingkat 4 dan seterusnya. Kan? Yang keempat, kos yang tidak efektif. Sebab apa? Sebab pengulangan kerja yang sama kurang. Okey, pengulangan kerja yang sama tu kurang. Maksudnya, dia jadi tak efektif tau. Dia jadi tak efektif sebab pengulangan kerja tu sama je. Maksudnya kalau kata kita nak pakai, kita design untuk bahagian kiri saiz dia mungkin tak sama dengan kanan kan. Kita design bangunan, dinding kiri mungkin tak sama dengan dinding kanan. Dinding kiri mungkin tak sama dengan design dinding dalam bilik, mungkin tak sama. So dia akan jadi tak efektif kos kat situ sebab design dia berbeza-beza mengikut kita punya susun atur. Kalau kata bangunan tu tadi, dinding dia, semua dinding sama saiz, dia akan jadi lagi efektif. Okey, dan yang kelima, tidak sesuai untuk projek yang berbeza susun atur ruang. Hanya sesuai untuk pangsapuri kediaman dengan susun atur yang berulang dan beban yang terhad. Maksudnya kat sini, kita kena susun atur tu, katakanlah bila kita masuk rumah kita, bilik dekat sini, dapur dekat belakang kan. Apa semua tu, setiap rumah tu kena design yang sama. Okey, itu sesuai. Tapi kalau kata rumah A, kan, rumah Vino dengan rumah J, design berbeza. Dia dah jadi tak sesuai. Pakai sistem acuan
berulang. Rumah Fatihah dengan rumah Amira tak sama. Sudah tak sesuai dekat situ. Kan kalau kata korang duduk satu taman kan, macam kata Vino satu taman dengan J, dengan Rupesh, dengan Amira, dengan Fatihah kan, dengan Syamil, dengan Syahir, dengan Fahmi kan, duduk dalam satu taman. Tapi rumah masing-masing punya rumah tak sama, bentuk yang berbeza. Okay. Bila susun atur yang berbeza, kita tak sesuai pakai sistem acuan berulang. Tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita dah akan jadi rugi dekat situ. Kos dah jadi tak efektif. Sebab bentuk dia dah berbeza. So tak sesuai. Paling sesuai, paling banyak kalau awak perasan dekat area Klang Valley, Lembah Kelang, banyak kita guna pakai untuk kita nak buat pangsapuri ataupun kita panggil sebagai apartmen, buat kondo, buat rumah flat. Yang ni sesuai kita pakai sistem acuan berulang. Sebab rumah daripada tingkat bawah sampailah kata tingkat 80, 90, dia punya tingkat dia punya susun atur bangunan tu tadi adalah sama. So kat sini kos dia akan jadi lebih efektif. Okay. Seterusnya, kita tengok aplikasi. Kita ada pakai dekat mana sistem acuan berulang ni? Kat bahagian mana kita pakai waktu kita nak buat bangunan? Kita pakai untuk pembinaan asas pun kita boleh pakai untuk buat tiang, buat rasuk, buat lantai dengan buat dinding. Yang ni kelima-lima ni tadi kita sesuai. Kita boleh pakai sistem acuan berulang untuk kita nak menghasilkan satu-satu komponen. Ini contoh kita nak buat rasuk. So acuan ni tadi kita buat daripada bahan selain daripada kayu. Benda ni tadi semua dah siap dekat kilang. Kita dah tangkap tapak tinggal pasang. Sama juga dengan lantai ni yang warna kuning, awak nampak warna kuning ni kan. Warna kuning ni mungkin dia pakai daripada plastik ataupun dia pakai daripada steel. So dia letak je perancah kat bawah. So tinggal pasang connect. Sama juga dengan tiang yang ni. Yang ni dia tak buat daripada kayu. So dia buat daripada steel ataupun daripada bahan selain daripada kayu. So dia connect, dia clamp, and then dia pakai bolt and nut. So dah siap. Ni bracing. Dia pakai sistem bracing yang mudah. Sama juga dengan dinding. Dinding pun dia punya acuan ni dia datang dalam panel sekeping besar macam ni. Besar. Ni mungkin dia pakai aluminium ataupun dia pakai steel. And then dia ada bahagian sambungan dekat sini, dia connect, sambung. Untuk kaedah pemasangan secara lebih detail, yang ni awak akan belajar masa semester 3 di bawah subjek teknologi sistem binaan industri 2. Yang tu akan lagi detail, awak akan tengok dengan detail macam mana proses penyambungan ataupun kaedah pemasangan untuk setiap elemen ini tadi. Setiap komponen ini tadi. Awak akan tengok. Yang ni untuk di bawah subjek hari ini, untuk penerangan hari ini, hanyalah lebih kepada teoretikal yang mana awak hanya perlu tahu sistem acuan berulang ni kita pakai dekat bahagian mana. Ada soalan? Sekiranya ada soalan, awak boleh ajukan soalan dekat kita punya grup Telegram ataupun menggunakan aplikasi Google Classroom. Untuk soalan, soalan tugasan, saya akan masukkan, awak boleh download dekat Google Classroom. Soalan tugasan untuk sistem acuan berulang, download dekat Google Classroom. Kemudian turn in semula kepada saya di dalam Google Classroom untuk saya semak jawapan berserta dengan markah. Thank you for your time. Thank you. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya hari ini untuk subjek teknologi sistem binaan berindustri di bawah jenis sistem IBS yang kedua, iaitu sistem acuan berulang ataupun reusable formwork system. So kita jumpa lagi untuk next class untuk topik seterusnya.